Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmira Liana binti Sajuman alias Yunus, pelajar PISMP ambilan Jun 2022-2027, Bahasa Melayu 3. Pada kali ini saya akan membentangkan RPH Bahasa Melayu pada tarikh 22 Mac 2024. Rancangan ini akan diajar dalam masa 1 jam iaitu 7.30 hingga jam 8.30 pagi. Saya akan mengajar murid tahun 1 seramai 20 orang dan tema yang saya pilih ialah lindungi alam berdasarkan tajuk flora dan fauna iaitu menolong orang. Standard kandungan yang saya akan ajar ialah 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, manakala standard pembelajaran 5.1.4 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks dalam aspek kata sendi nama. Terdapat 3 objektif pembelajaran iaitu dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kata sendi nama dan fungsinya. Kedua, memahami konsep kata sendi nama dengan penuh minat. Dan yang terakhir, murid dapat menggunakan kata sendi nama dengan betul dalam pelbagai konteks. Kemahiran bahasa yang terdapat dalam RPH ialah aspek tata bahasa. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kemahiran menganalisis. Seterusnya, butiran strategi pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan yang saya pilih ialah pendekatan didik hibur, di mana strategi pembelajaran berasaskan inquiry dilakukan. Kaedah pengajaran pula saya memilih kaedah pandang sebut dan juga audiolingual. Manakala bahan bantu mengajar, saya menggunakan bahan multimedia, iaitu seperti komputer riba, proyektor, pembesar suara dan juga kad perkataan. Seterusnya, butiran pelaksanaan pengajaran guru. Elemen berentas kurikulum yang terdapat dalam RPH ialah nilai murni. Kemudian kemahiran insaniah merupakan kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kemudian, bahan bantu mengajar saya menggunakan sistem bahasa iaitu dari aspek morfologi dan mempunyai penerapan nilai kerjasama. Seterusnya, pedagogi masa kini iaitu kemahiran abad ke-21, saya memilih aspek pemikir dan juga aktiviti pembelajaran abad ke-21, murid akan menyanyikan lagu bersama-sama secara harmoni. Kemudian TMK, saya menggunakan alat seperti komputer riba, proyektor dan pembesar suara, manakala aplikasi seperti Canva, Woodworld dan juga online stopwatch. Dan kandungan yang terdapat dalam TMK ialah tata bahasa iaitu kata sendi nama dan juga gambar. Baiklah, saya teruskan dengan langkah pengajaran. Saya akan membuat set induksi dalam masa 5 minit dan isi pelajaran adalah tentang lagu kata sendi nama dengan menggunakan irama rasa sayang. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, yang pertama, guru akan mempendengarkan lagu kata sendi nama kepada murid menggunakan pembesar suara. Kemudian guru membimbing murid untuk menyanyikan lagu dengan betul. Guru dan murid menyanyikan lagu kata sendi nama bersama-sama dengan betul berdasarkan lirik yang ditayangkan menggunakan komputer riba dan proyektor. Kemudian guru meminta murid untuk menyebut perkataan berwarna merah yang terdapat dalam lirik lagu. Kemudian guru mengeluarkan kad perkataan yang mengandungi perkataan berwarna merah tersebut. Dan yang terakhir, guru menerangkan hubung kait topik pembelajaran dengan aktiviti yang akan dijalankan. Catatan, bahan bantu belajar iaitu komputer riba, proyektor, pembesar suara dan juga kad perkataan. Nilai yang terdapat dalam set induksi ialah nilai kerjasama dan menggunakan teknik nyanyian. Kemudian saya teruskan dengan langkah yang pertama yang akan dilaksanakan selama 10 minit. Dalam langkah yang pertama ini, saya akan menggunakan aktiviti kenal kata sendi nama. Langkah-langkah yang akan dilakukan ialah guru memperlihatkan kad perkataan yang mengandungi kata sendi nama. Kemudian guru meminta murid membaca perkataan yang mereka lihat pada kad tersebut. Kemudian guru membimbing murid menyebut perkataan tersebut. Dan yang terakhir, guru memberikan penerangan mengenai kata sendi nama beserta fungsi dan contoh ayat melalui paparan slide. Pada langkah ini,
BBB yang digunakan ialah komputer riba, proyektor dan juga kad perkataan, manakala nilai yang terdapat dalam langkah yang pertama ialah nilai rasional dan juga teknik yang digunakan ialah teknik pemahaman. Seterusnya, langkah yang kedua akan dilaksanakan selama 20 minit, iaitu aktiviti kembara. Cara pelaksanaannya ialah guru akan membacakan dialog tentang Pak Atan yang kehilangan biri-biri. Kemudian arahan meminta murid untuk menolong Pak Atan mencari biri-birinya. Seterusnya, guru menerangkan cara memulakan kembara. Jawapan yang dipilih adalah berkaitan dengan fungsi kata sendi nama yang digunakan. Seterusnya, guru meminta murid membacakan soalan yang dipaparkan bersama-sama. Kemudian murid memilih jawapan yang betul dan mendapat pujian. Jika jawapan dipilih adalah salah, murid akan diberi peluang untuk menjawab soalan tersebut sekali lagi. Dan murid akan ke peringkat seterusnya sekiranya berjaya menjawab soalan dengan betul. Terdapat 4 jenis soalan untuk menyelesaikan kembara tersebut. Dan yang terakhir, guru dan murid akan membincangkan jawapan. Bahan bantu belajar yang terdapat dalam langkah yang kedua ialah komputer riba, proyektor dan pembesar suara. Nilai yang terdapat dalam langkah ini pula ialah nilai prihatin dan teknik yang digunakan ialah permainan. Seterusnya langkah ketiga yang akan dilaksanakan selama 20 minit, iaitu aktiviti kuis. Langkah-langkah dalam aktiviti yang ketiga ialah yang pertama, murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata sendi nama yang betul. Aktiviti berbentuk kuis digital menggunakan aplikasi WordWall, yang mana murid perlu memasukkan jawapan yang betul ke dalam tempat kosong. Seterusnya, guru memilih beberapa orang murid secara rawak menggunakan aplikasi online stopwatch untuk menjawab soalan kuis. Seterusnya, guru membimbing murid untuk membincangkan kata sendi nama yang betul untuk menjawab soalan kuis. Seterusnya, murid perlu menjawab semua soalan kuis untuk mendapatkan markah dan menyemak semula jawapan di akhir sesi kuis. Dan yang terakhir, sesi pengajaran dan pembelajaran selesai. Bahan bantu belajar yang terdapat dalam langkah yang ketiga ialah komputer riba, proyektor dan juga pembesar suara. Nilai yang terdapat dalam langkah ini ialah nilai keberanian dan teknik yang digunakan ialah teknik pengukuhan. Kemudian yang terakhir ialah penutup, iaitu yang akan dilaksanakan selama 5 minit, di mana misi kembara akan berjaya. Jadi langkah-langkah untuk penutup ialah yang pertama, guru memberikan pujian kepada murid kerana berjaya menghabiskan kembara mencari biri-biri. Kemudian guru bertanya mengenai kata sendi nama yang telah mereka pelajari menggunakan kad perkataan dan juga paparan slide. Dan yang terakhir, murid menyebutkan semula kata sendi nama yang telah dipelajari. Bahan bantu belajar yang terdapat dalam langkah yang terakhir ialah kad perkataan dan juga nilai yang terdapat dalam langkah ini ialah nilai kesyukuran. Teknik pula ialah teknik imbas kembali di mana murid akan menyebutkan semula kata sendi yang telah dipelajari. Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid hari ini semua sehat? Sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tata bahasa. Jadi, sebelum cikgu mulakan pembelajaran hari ini, murid-murid tahu lagu Rasa Sayang? Siapa tidak tahu? Siapa tidak tahu? Lagu Rasa Sayang. Oke. Boleh kita nyanyi sama-sama kah? Boleh. Oke, kita nyanyi dulu lagu Rasa Sayang, tapi ikut lirik yang cikgu paparkan. Oke, mari murid-murid kita nyanyi bersama. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, mari kita belajar kata sendi nama. Kata sendi nama dari letak depan rasa nama. Rasa nama ada 3, masa, arah, dan juga tempat. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, mari belajar kata sendi nama yang lain. Kata sendi nama daripada letak depan rasa nama guna untuk hal lain-lain.
seperti manusia, haiwan, benda. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, mari belajar kata sendi nama yang lain. Kata sendi nama ke depan frasa nama, seperti arah atau masa, benda konkret tak bernyawa. Rasa sayang, tepuk tangan berperit. Sayang, sayang, mari belajar kata sendi nama yang lain. Kata sendi nama kepada letak depan frasa nama, seperti manusia, benda abstrak, pecahan dan perubahan sifat. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, itulah empat jenis kata sendi nama. Oke, beri tepukan untuk semua murid. Oke, beri tepukan untuk diri masing-masing. Baiklah. Jadi, sebelum kita teruskan pembelajaran, jadi standar kandungan hari ini ialah 5.1, yaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Kemudian standar pembelajaran hari ini yaitu memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata sendi nama. Baik, objektif pembelajaran hari ini, jadi di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat memahami kata sendi nama, yang kedua mengenal pasti kata sendi nama, dan yang ketiga murid boleh menggunakan kata tugas mengikut konteks. Oke, kita teruskan kepada pengenalan kepada kata sendi nama. Oke, jadi di sini saya mau tanya, siapa tahu apa tuh kata sendi nama? Nampak ke lirik yang warna merah tadi? Kita tengok balik. Lirik warna merah itu ialah kata sendi nama. Baik, yang pertama ialah kata sendi nama. Oke, semua ikut cikgu. Kata sendi nama dari. Dari. Baik, jadi dari ini digunakan di depan frasa nama seperti masa, arah, ataupun tempat. Jadi contohnya untuk tempat. Macam mana kita mau guna dari ini untuk tempat? Oke, tengok ayat yang pertama. Ayah baru pulang dari pejabat. Jadi yang berwarna merah ialah kata sendi nama, manakala yang bergaris adalah tempat. Oke, seterusnya. Oke, semua ikut cikgu. Daripada. Daripada. Oke, daripada nih digunakan di depan frasa nama juga. Tapi frasa nama seperti manusia, haiwan, dan juga benda. Jadi kalau daripada digunakan untuk manusia, haiwan, dan benda. Oke, contoh ayat. Contoh kita ambil manusia. Jadi, Ali, baca ayat yang kedua. Ali lebih tinggi daripada ayahnya. Jadi, daripada ialah kata sendi nama yang berwarna merah. Kemudian, yang sebelah dia, yang di belakang dia, yang ada garisan di bawah, itu adalah, itu apa? Menunjukkan apa? Manusia. Pandai murid-murid. Oke, seterusnya. Seterusnya ialah frasa sendi nama ke. Ikut cikgu. Ke. Ke. Jadi ke digunakan untuk arah atau tempat dan juga waktu atau masa. Jadi macam mana mau guna ke ni? Siapa boleh bantu cikgu? Macam mana mau guna ke? Oke, contoh ayat ya. Zaki pergi ke perpustakaan. Jadi ke ialah yang berwarna merah tu, itu adalah kata sendi nama. Kemudian yang bergaris adalah, dia menunjukkan apa tu? Arah? Bukan. Tempat. Oke, seterusnya. Mana sudah? Kepada. Ini apa?
kepada. Okey, ikut cikgu. Kepada. Kepada. Jadi, kepada digunakan di hadapan frasa nama seperti manusia, benda ataupun pecahan. Pecahan ni bermaksud bukan pecahan matematik. Pecahan seperti, tengok contoh ayat. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Boleh faham maksud ayat tu? Jadi maksudnya kepada ni bukan saja digunakan untuk orang macam manusia atau benda, tapi juga kepada pecahan. Seperti contoh cikgu mau bagi kamu kepada beberapa kumpulan. Jadi cikgu mesti gunakan kata sendi nama kepada. Okey, arahan cikgu macam ni. Okey, murid-murid, cikgu mau kamu dipecahkan kepada 6 kumpulan. Contohnya macam tu. Jadi semua boleh faham? Bagus. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan mula bermain. Okey, bukan bermain lah, kita akan mengembara. Mengembara untuk menyelamatkan biri-biri. Kenapa cikgu cakap menyelamatkan biri-biri? Okey, mari kita baca. Nampakkah? Muka dia sedang apa tu? Bersedih. Okey. Cikgu baca dialog dia, kamu faham kan? Okay. Kenapa Pak Atan bersedih? Kenapa dia bersedih? Biri-biri Pak Atan masih belum pulang. Alamak, tadi kami terserempak dengan serigala. Biri-biri dalam bahaya. Mari kita bantu Pak Atan mencari biri-biri. Jadi kita akan bantu Pak Atan ni cari biri-biri dia yang hilang. Kenapa kita mau cari? Kenapa kita tidak biar je? Sebab ada serigala. Okey, kita akan bantu Pak Atan dengan kita akan buat kembara. Kita akan mengembara, mencari biri-biri. Okey. Inilah kembara dia, misi mencari biri-biri. Jadi murid-murid akan menjawab soalan. Okay, kembara ni berbentuk soalan. Murid-murid perlu menjawab 4 soalan untuk selesaikan pengembaraan ni. Jadi kita mesti betul 4. Itulah, kita mesti jawab 4 soalan supaya biri-biri ni dapat pulang ke ladang Pak Atan semula. Okay, jadi murid-murid sudah bersedia? Mari kita mengembara. Okay, soalan pertama. Baca sama-sama. Siti baru pulang. Okay. Kita guna apa? Dari atau daripada? Dari atau daripada? Okay, dari. Kita tengok betul ke tidak? Kalau kita guna dari. Okay, betul. Tahniah, jawapan anda betul. Okay, mari kita baca semula ayat tersebut. Siti baru pulang dari sekolah. Kenapa kita guna dari? Sebab sekolah adalah tempat. Okay. Kita sudah melangkah ke peringkat seterusnya. Okay, mari teruskan. Okay, kita baca sama-sama. Ahmad berasal dari atau daripada Sarawak. Sarawak ni apa? Tempat. Itu negeri. Jadi kalau tempat kita guna dari. Okay, mari kita cek. Ya, betul. Tahniah. Jawapan betul. Okay, mari kita baca ayat yang penuh. Okay, baca sama-sama. Ahmad berasal dari Sarawak. Okay, soalan seterusnya. Mira pergi tempat kosong kedai. Okey, kedai ni apa? Kedai ni tempat. Jadi kalau tempat kita guna ke atau kepada? Kita guna ke. Okey, tekan ke. Okey, tahniah. Jawapan betul.
Mari kita baca ayat yang penuh. Mira pergi ke kedai. Lagi sekali. Mira pergi ke kedai. Oke. Seterusnya. Oke. Abu menghadiahkan robot mainan ke atau kepada? Ali. Ke Ali? Betul ke? Okey, kita tengok. Ke? Salah. Tet. Bukan ke. Jadi kita cuba sekali lagi. Tu biri-biri bilang. Biri-biri cakap. Cuba sekali lagi. Okey, kita cuba. Alamak, ada serigala. Okey, kita mesti pilih jawapan yang betul supaya biri-biri terselamat dari serigala. Okey, kita baca sekali lagi. Abu menghadiahkan robot mainan kepada Ali. Tengok betul ke? Ya, betul. Tahniah. Okey, mari kita baca ayat yang penuh. Abu menghadiahkan robot mainan kepada Ali. Okey, seterusnya. Okey. Biri-biri sudah kembali ke ladang Pak Atan. Jadi Pak Atan ucapkan terima kasih sebab sudah mencari biri-birinya yang hilang. Yeay, jadi murid-murid berjaya dalam misi mengembara. Okey, sebelum berakhir kita akan buat kuis. Okey, kita akan pilih secara rawak beberapa orang murid, 6 orang murid untuk menjawab soalan kuis ni. Okey, yang pertama, nama pertama. Nama pertama, Fatin. Okey, Fatin pergi depan. Okey, arahan. Pilih jenis kata sendi nama yang betul berdasarkan ayat yang diberikan. Jadi, Fatin mesti jawab dengan betul kuis ni. Okey, yang pertama. Okey, sebelum tu, Fatin sudah bersediakah? Sudah? Okey, jom. Kita mulakan kuis. Okey, Fatin baca ayat tersebut. Okey, kedai buku itu dibuka. Okey, apa jawapan yang betul? Okey, dari. Hantar jawapan. Ya, betul. Kemudian soalan seterusnya cikgu pilih. Ya, kita guna aplikasi online stopwatch. Baik, Afif. Okey, Afif ke depan baca. Pakcik saya berasal. Kalau Kedah itu adalah tempat. Jadi kita guna dari. Okey. Hantar jawapan. Betul. Okey, seterusnya. Memandangkan nama Aiman, kita pilih Aiman lah. Aiman ke depan. Okey. Aiman pergi tempat kosong sekolah dengan menaiki basikal. Jadi jawapan apa yang betul? Ke? Betulkah ke? Okey, betul. Okey. Seterusnya. Buku biru ini lebih cantik, tempat kosong buku merah itu. Okey, cikgu minta Alia. Apa jawapan yang betul, Alia? Ini adalah perbandingan. Kalau perbandingan kita guna daripada. Okey, hantar jawapan. Betul. Tahniah. Okey, seterusnya. Haikal. Memandangkan nama Haikal, kita terus panggil Haikal lah kan? Okey, Haikal ke depan. Haikal akan bertolak tempat kosong Sabah esok pagi. Sabah adalah tempat. Jadi kalau tempat kita guna ke dari? Ke. Minta jawapan. Okey, betul. Tahniah. Baik, orang yang terakhir, Aisyah. Aisyah memberikan hadiah tempat kosong gurunya. Okey, kita mau guna apa? Kata sendi nama apa? Kita guna kepada
Kepadakah ke? Kepada. Oke, kepada. Dan jawaban. Ya, betul. Tahniah. Jadi, permainan pun selesai. Oke, dari pembelajaran hari ini, apa yang murid-murid dapat? Kita belajar kata sendi nama. Jadi ada berapa jenis kata sendi nama? Ada 4. Sebutkan. Dari, daripada, kepada. Oke, 4 jenis kata sendi nama. Jadi murid-murid hari ini semua seronok? Semua rasa seronok kah? Betul. Oke, jadi cikgu mau nanti balik kamu ingat kembali kata sendi nama yang kita belajar dan jangan lupakan. Baiklah, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye murid-murid.